Okey, baiklah. Selamat datang diucapkan kepada semua yang menonton tutorial pada kali ini. Okey, jadi untuk kali ini saya akan menunjukkan satu daripada fungsi Microsoft PowerPoint yang mungkin ramai di antara cikgu-cikgu di sini yang tidak mengetahui bahawa ia juga boleh berfungsi sedemikian. Okey, jadi kebiasaannya PowerPoint sangat dikenali sebagai satu apps yang digunakan untuk menghasilkan slide presentation ataupun slide pembentangan. Tetapi ramai yang tidak tahu bahawa sebenarnya PowerPoint ini juga boleh digunakan untuk beberapa lagi fungsi yang berlainan. Contohnya seperti menghasilkan buku program dan menghasilkan poster. Mungkin ini kali pertama cikgu-cikgu mendengar bahawa PowerPoint boleh juga digunakan untuk fungsi lain selain daripada membuat slide pembentangan. Jadi, saya akan tunjukkan kepada cikgu bagaimanakah cara untuk menghasilkan poster menggunakan Microsoft PowerPoint. Okey? Jadi pertama sekali kita akan mulakan dengan blank presentation. Okey. Okey, jadi seperti yang cikgu-cikgu boleh lihat di sini. Okey, dia seperti biasa ya, slide yang berkeluar seperti biasa. Sebenarnya kita boleh ubah saiz slide ni. Slide yang ada sekarang ni adalah di dalam saiz HD. Bermaksud saiz television HD. Tetapi untuk poster, kebiasaannya kita akan gunakan saiz A4. Kita akan gunakan saiz A4. Jadi, apa yang kita buat ialah tekan pada slide size. Sebelum tu, tekan pada design di atas ni. Kemudian tekan pada slide size. Dan tekan pada custom slide size. Okey, jadi kemudian tukarkan slide size ini kepada A4 paper. Dan sama ada nak buat dia menegak atau melintang, boleh pilih. Sama ada nak buat portrait, poster secara menegak, atau landscape, poster secara melintang. Tetapi kebiasaannya portrait adalah dalam bentuk menegak seperti ini. Okey, jadi tekan pada OK. Tekan pada maximize. Okey, jadi sekarang bentuk canvas yang ada di sini sudah menyerupai sebuah kertas A4. Okay, jadi boleh padam kedua-dua ni. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan antara benda-benda yang asas yang boleh dilakukan terhadap canvas kita untuk menghasilkan poster ini ya. Jadi sebelum ini saya telah pun ajar bagaimana untuk mencari image di Google. Jadi saya ulang sekali, caranya ialah typekan images.google.com. Okey, typekan ini di sini kemudian tekan enter. Bukan, typekan ini di atas address bar ini dan tekan enter dan cikgu akan masuk ke Google Images seperti yang terpampang sekarang. Jadi untuk mencari background kepada poster yang kita nak buat, jadi misalnya kita nak hasilkan satu poster berkaitan tentang pertandingan karaoke. Okey? Jadi kita ambil yang mudah, kita ambil pertandingan karaoke. Jadi kita ambil abstract dark background. Maksudnya dia akan keluarkan ke semua wallpaper yang berwarna gelap begini. Abstract ni maksudnya dia tidak ada hiasan yang melampau-lampau lah. Dia kebanyakannya pada hiasan yang simple saja. Okey, jadi misalnya kita ambil yang ini. Okey, jadi cara untuk save image hari itu ialah tekan kanan dan tekan pada save image as. Okey, save di documents. Jadi kita balik pada slide tadi. Okey, macam mana cara kita nak menambahkan gambar yang kita dapat tadi masuk ke dalam slide ni? Okey, jadi caranya ialah tekan pada insert di atas ni. Kemudian tekan pada pictures dan seterusnya tekan pada this device. Dan cari di manakah tempat cikgu save gambar itu tadi, iaitu di dalam documents. Dia tekan pada gambar tersebut. Gambar tersebut sudah terpampang di sini. Okey, jadi sebenarnya saya nak tukarkan yang menegak melintang ni kepada menegak. Memandangkan kita punya poster adalah poster berbentuk portrait. Jadi gunakan
anak panah ini. Ini kita panggil dalam Microsoft PowerPoint sebagai rotate. Kalau rotate maksudnya kita boleh putarkan dia. Kita boleh putarkan ikut mana kita suka. Kita nak buat dia menegak ke, nak buat dia melintang ke. Okey. Okay, tarikkan dia ke hujung ni. Kemudian boleh dibesarkan. Okey, jadi terhasillah satu latar belakang untuk poster yang kita nak buat. Kalau mungkin nak letak yang hitam ni di atas, boleh rotate semua ni. Untuk kita tukarkan. Kita letak hitam di atas, yang bawah ni adalah warna merah. Okay, seterusnya untuk memasukkan teks pula. Untuk masukkan teks, tekan pada insert dan klik pada text box. Jadi, hasilkan satu text box di sini. Okey, sebenarnya ada dua cara. Satu ialah menggunakan text box. Dan satu lagi, cara memandangkan ialah poster. Jadi, kita perlukan teks yang lebih besar. Jadi, cara kedua ialah kita menggunakan word art. Okey, jadi pilih teks mana yang cikgu rasa cikgu sesuai nak letak dalam poster. Tapi tidak mengapa. Dia punya font dengan color kita boleh ubah nanti. Contohnya kita ambil yang ini. Jadi, tuliskan teks yang nak tulis dalam ni. Pertandingan karaoke. Jadi, ataupun kalau nak adjust, buat satu perkataan dahulu. Supaya senang kita nak adjust. Okay, untuk ubah saiz, pergi ke home. Kalau nak ubah saiz, boleh pilih mana-mana saiz ini. Tapi of course, kita kena pilih saiz yang besar. Okay. Kalau nak ubah tulisan juga, boleh tekan pada font ini dan cari font yang dirasakan sesuai untuk digunakan. Okay. Kalau nak tambah efek macam italic, shadow, underline, terpulang pada cikgu, terpulang pada kreativiti cikgu. Apa yang cikgu nak isikan di dalam poster ini. Dan kalau tengok sini, nombor dia hanya sehingga nombor 96 saja. Dan cikgu kalau nak buat lebih besar lagi, cikgu boleh type dalam ni. Padamkan nombor 88 ni, typekan nombor berapa saiz yang cikgu nak. Contohnya saya nak ambil 120. Boleh tekan enter. Dia akan automatik bagi yang besar macam ni. Kalau besar sangat, kecilkan 110 ke, baru dia muat. Okey. Dan ingat tak, kalau kita nak buat teks yang sama dengan font yang sama, tapi kita tak nak buat semua dari mula lagi, di sinilah berlakunya fungsi copy dan paste. Jadi, klik pada teks ni, tekan kanan, tekan kanan dan tekan copy. Dan akhir sekali, tekan paste. Dia akan salin benda yang sama di sini. Jadi, tukarkannya kepada karaoke. Okay. Baiklah, jadi kita sudah ada kita punya kepala poster kita. Okay, jadi untuk mencari gambar-gambar lain, so contohnya karaoke biasanya dia melibatkan mikrofon. Jadi, satu tip yang saya tunjuk sini ialah carikan clip art mikrofon. Yang ni kita tak perlu cari black and white sebab kita nak poster ni berwarna-warni. Okay, jadi carilah mana mikrofon yang dirasakan sesuai nak digunakan. Okay. Okay, misalnya saya akan gunakan mikrofon yang ni. Okay. Saya ambil yang ni. Okey, kita akan ambil gambar ni. Save image as. Kemudian tekan pada save. Dan macam biasa, nak dapatkan balik ke dalam Microsoft PowerPoint, tekan insert, pictures, list, device. Dan cari gambar tu tadi dan masukkan. Okey, tetapi ada satu masalah di sini.
Gambar ini ada background yang mengganggunya. Okay, gambar ini ada background yang mengganggu. Okey, jadi bagaimana kita nak buang latar belakang ni? Okey, di sini dah kita ada satu lagi feature yang mungkin ramai cikgu tak tahu, iaitu feature remove background. Okey, bila cikgu tekan pada remove background ini, nampak tak? Dia tiba-tiba berubah jadi ini ya. Jadi, kawasan yang sedang diwarnakan dengan warna pink sekarang ni, bermaksud kawasan ini warnanya akan dibuang. Manakala kawasan yang masih lagi berwarna ni, maksudnya kawasan ni akan dikekalkan dalam gambar. Tapi yang kita nak buang cuma yang belakang sahaja. Jadi, ada dua pen di sini, iaitu mark area to keep dan mark area to remove. Jadi sebelum tu kita pilih yang kita nak keep, yang kita nak simpan. Tekan pada tanda tu, icon pensel ni akan keluar. Gariskan di manakah kawasan yang nak disimpan tu. Okey, nampak tak? Secara automatik dia akan pandai tengok. Lihat tu. Lihat. Dia secara automatik akan pilih image belakang ke. Dan ni juga. Yang ni kita boleh buat juga buat bulatan. Bermaksud seluruh kumpulan ni. Sekali lagi. Nak buat benda ni memang perlu kesabaran ya. Kita terpaksa cuba jaya berkali-kali. Proses ni nampak leceh sikit lah. Tapi serius saya cakap, dia akan berbaloi selepas cikgu berjaya hasilkan gambar nanti ya. Okey, kita cuba garis-gariskan sehinggalah tidak ada lagi yang tinggal. Okey. Oh, ada lagi bawah ni. Ada sedikit bulatan bawah ni kita ambil. Okey. Jangan risau kalau yang atas tiba-tiba muncul balik, padamkan saja. Okey. Alright, jadi kita sudah pun lengkap. Jadi, kalau ada bahagian yang nak dibuang, tukarkan pen yang tambah ni kepada pen yang tolak. Mark areas to remove. Kalau dia remove, maknanya kita akan buang bahagian ni. Contohnya saya buang bahagian ni, dia akan automatik buangkan. Tapi kita nak simpan bahagian tu, jadi keep. Okey, jadi bila sudah selesai, tekan keep changes. Lihat, background yang ada di sini tadi sudah pun hilang. Okey. Jadi, saya akan letakkan mikrofon ni di bawah ni ya. Jadi sekarang selain daripada tajuk, of course kalau kita nak buat pertandingan karaoke, kita mestilah letakkan juga teks bila ia berlaku ataupun syarat-syarat pertandingan. Okey. Tapi untuk contoh kali ini saya cuma nak tunjukkan contoh mudah saja, iaitu saya akan letakkan tarikh, masa dan juga tempat. Okay, tekan pada insert. Dan sebab kita hari ini kita nak teks yang besar, gunakan word art. Jadi saya akan pilih yang ni. Kita tapkan tarikh. Misalnya tarikhnya adalah 30 September 2021. Okey, kalau nak ubah teks, pergi ke font, tukarkan ikut mana yang sesuai. Nak tukar warna pun boleh. Nak tukar dia punya line dia, garisan dia, sorry. Nak tukar dia punya warna teks, hijau ke, tapi saya lebih suka putih ni lah. Okey, kita buang bold ni, bagi dia kemas sikit. Kita kecilkan. Okey. Jadi, selepas siap ini, kita nak tambah lagi, kita boleh copy. Dan kita boleh paste. Sekarang kita buat masa pula. Masa pukul 8 pagi. Dan tempat, copy, paste. Okay, tempatnya ialah di
pentas. Contoh pentas sekolah saya, pentas SKUD. Okey, saya cuma tunjukkan contoh di sini saja ya. Bergantung kepada kreativiti cikgu nanti, bagaimana cikgu nak mengatur teks ataupun apa-apa gambar yang cikgu nak letakkan di dalam gambarnya. Okey, jadi sekarang ni bagaimana kita nak menghasilkan gambar. Kita nak save dia sebagai JPEG ataupun PNG. Sebelum tu, langkah pertama, save dahulu dokumen ini ya, dalam bentuk PowerPoint. Supaya nanti senang cikgu nak edit kalau ada apa-apa masalah berlaku. Contohnya ejaan salah ke, pastikan save dulu dalam bentuk PowerPoint. Okey, bila sudah, kita rasa dah confirm kita nak ambil gambar poster ni. Okey, tekan pada file, tekan pada save as, dan tekan pada format ini, kita tukarkan kepada, terpulang pada cikgu nak gunakan JPEG ataupun cikgu nak gunakan PNG. Tapi kalau saya sebagai yang selalu menghasilkan poster, saya lebih suka menggunakan PNG. Kerana dia punya image lebih jelas. Okay, jadi bagi nama pada poster ni, kemudian save. Okay, which slide? Jadi ini kalau ada apa nama tu? Lebih daripada satu slide lah. Tapi sebab kita guna satu slide je, jadi just this one. Okay, sekarang kita tengok dalam dokumen, keluar tak poster yang kita hasilkan tadi? Nampak tak? Poster ini sudah berada dalam bentuk dalam bentuk format PNG, dalam format gambar. Jadi, poster ini bolehlah dicetak, boleh disebarkan dalam WhatsApp dan sebagainya, boleh di-share, boleh di-upload ke Facebook, dan macam-macam fungsi lagi lah. Okey, jadi diharap cikgu dapat satu ilmu baru hari ini, iaitu PowerPoint bukan sahaja digunakan untuk menghasilkan slide presentation, slide pembentangan semata-mata, tapi dia juga boleh digunakan untuk menghasilkan poster. Kalau cikgu explore banyak lagi benda dalam tu, siapa tahu mungkin ada di antara cikgu-cikgu yang mengikuti tutorial ini akan jadi designer poster pada masa akan datang ya. Jadi itu saja tutorial untuk kali ini. Okay, semoga berjumpa lagi di tutorial yang lainnya. Okey, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.